Justru saya ingin bersama dengan Dr. Rosnani Mudin, merupakan pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Rosnani. Dr. Rosnani, mungkin kita dapat fahami kenapa kes COVID-19 semakin mencatatkan peningkatan dari hari ke hari. Bagaimana kita memahami situasi semasa di Sabah? Apa puncanya? Adakah sebab banyak ujian saringan dilakukan ataupun bagaimana? Ya, terima kasih Zul. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebenarnya untuk kes COVID-19 ni, kes COVID-19 ni pada masa ini telah pun berlaku jangkitan di komuniti. Dia bukan lagi seperti dahulu di mana jangkitan itu kita panggil isolated ataupun terpencil. Jadi kita sedia maklum apabila jangkitan di komuniti dia akan terus meningkat. Dan ini bukan saja dialami oleh Malaysia ataupun Sabah khususnya, tetapi kalau kita lihat kepada dunia juga dia telah pun meningkat di seluruh dunia di kebanyakan negara. Jadi maksudnya kita kena hadapi situasi sekarang bahawa kita akan hidup dengan COVID-19. Mungkin dalam jangka masa yang lebih panjang. Sebab itulah kita akan jangkakan kes akan terus meningkat. Jadi ini akan memberi implikasi kepada kita sebagai mengawal, bagaimana kita mengawal, bagaimana kita perlu menerima ini dari segi untuk kawalan dan juga untuk kehidupan harian kita. Doktor, kalau dilihat daripada hari ke hari juga banyak PKPD yang dilaksanakan di negeri Sabah di beberapa lokaliti tertentu dan sudah pasti peningkatan kes ini dijangkakan. Namun begitu, bagaimana kita perlu memaklumkan juga kepada rakyat bahawa majoriti kes ini adalah dalam kategori 1 dan 2, tidak bergejala. Jumlah yang kecil yang memerlukan perlu dimasukkan ke hospital dan juga memerlukan rawatan di ICU. Namun begitu doktor, situasi di Klang Valley ataupun di Greater Klang Valley tidak sama di Sabah contohnya. Apa persediaan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk memastikan bahawa keadaan ini dapat dikawal? Sejauh mana persediaan frontliner kesihatan di negeri Sabah? Kerana kalau kita imbau semula, kurang setahun yang lalu, kita melihat apabila adanya gerak kerja daripada Semenanjung untuk membantu perawatan kes di Sabah. Persediaan ini bagaimana dilakukan, doktor? Sebenarnya usaha untuk mencegah dan kawalan masih diteruskan dengan giatnya. Tetapi kita mesti faham apabila jangkitan komuniti yang telah berlaku di peringkat komuniti, mungkin approach kita untuk mencegah jangkitan di komuniti bukan lagi keutamaan. Contohnya kita perlu PKPD dan mengurung semua orang di dalam satu kawasan. Sebab maksudnya semua kawasan sekarang ni ada risiko untuk jangkitan. Maksudnya memang kebanyakan orang mungkin telah pun ada virus di dalamnya, ada yang telah dijangkiti dan ada yang mungkin asymptomatic. Apa yang penting, dia bukan kita tengok stage 1, 2, 3, 4, 5 ni. Untuk jangkitan, semua stage boleh menyebabkan jangkitan. Oleh yang demikian, approach kita pada masa ini untuk mengawal jangkitan adalah yang paling utama untuk memvaksinasi semua orang. Dengan memvaksinasikan ini, semua orang akan imun, maka jangkitan semula jadi tidak dapat dikurangkan apabila mereka telah imun kepada jangkitan COVID. Dan di samping itu, bagi orang-orang yang telah divaksinasi, dia juga dapat mengurangkan risiko keterukan apabila mereka dijangkiti. Sebab walaupun dia telah divaksin, tidak semestinya dia tidak ada risiko untuk jangkitan langsung. Kita mesti faham apabila kita divaksinasi, maksudnya ada 10 hingga 15% lagi peluang kita untuk dijangkiti walaupun kita telah divaksinasi. Tetapi keterukan kes itu akan berkurang dengan adanya selepas kita divaksinasi. Contohnya di Hospital Queen Elizabeth, 80% ataupun 90% pesakit yang masuk ke ICU adalah disebabkan mereka belum divaksinasi. Jadi hanya 10% yang teruk yang masuk ke ICU yang telah ada vaksinasi. Jadi kita mesti faham 80%, 90% yang teruk ni sebab mereka tidak ada vaksinasi, tidak divaksinasi lagi. Tapi Dr. Rosnani, kalau dilihat kepada angka yang dibekalkan oleh JKJAV pada hari ini,
Hanya 24.7% yang sudah menerima dos kedua semalam dan angka itu agak ketinggalan sedikit berbanding dengan negeri-negeri lain. Bagaimana kita memahami proses vaksinasi di negeri Sabah? Pendaftaran ini rendah tapi ada yang mengatakan bahawa kerana kepada akses teknologi dan sebagainya. Bagaimana kita memahami proses vaksinasi yang dilakukan pada ketika ini dari segi bekalan dan juga gerak kerja pusat-pusat pemberian vaksin di lapangan? Bagaimana itu dilakukan pada ketika ini? Mampukah ianya dilipat gandakan dalam masa seminggu ini? Okey, pada awal bulan Julai, kalau kita faham, kalau kita melihat data tersebut, kadar vaksinasi untuk dos pertama negeri Sabah adalah hanya 8%. Dan selepas kita menambah baik, ya, maksudnya apa yang kita tambah baik ialah kita meningkatkan semua kadar-kadar di pusat pemberian vaksin yang sedia ada, iaitu pusat pemberian vaksin awam, dan Sabah juga telah membuka pusat pemberian vaksin integrasi yang berimpak tinggi. Maksudnya kita berupaya untuk memvaksinasi sehingga 9,000 sehari. Dan di samping itu kita meningkatkan outreach, ya. Sebab Sabah ni dia sangat unik, ya. Saya pun pernah bekerja di Semenanjung dan saya pun telah terlibat banyak di pusat-pusat pemberian vaksin mega sebelum ni di Semenanjung. Tetapi apabila saya sampai ke Sabah, situasinya agak unik. Kerana di Sabah masih banyak penduduk yang tidak mendaftar dalam MySejahtera. Jadi maksudnya approach kita untuk mencapai mereka adalah, satu, kita meningkatkan keupayaan kapasiti di pusat-pusat pemberian vaksin. Yang kedua, kita mengadakan aktiviti outreach. Maksudnya anggota kita akan pergi ke sana, masuk ke kampung dan mencari mereka dan memberi vaksinasi. Ketiga, kita membuat kaedah walk-in. So kita membuka walk-in ni lebih awal daripada apa yang dilaksanakan di Semenanjung. Seawal 2 Ogos kita telah membukakan kaedah walk-in. Ini adalah bagi sesiapa yang belum mendaftar sama ada dalam Sejahtera ataupun dalam sistem, mereka masih berpeluang untuk mendapat vaksin, hanya pergi ke pusat-pusat vaksin. Untuk aktiviti outreach, kita menambahkan anggota untuk masuk ke bahagian-bahagian terpencil lah, ke tempat-tempat yang sukar untuk mereka keluar. Jadi kita akan masuk ke dalam. Oleh yang demikian, Sabah, JKN Sabah dan juga Protect Health telah mengadakan satu usaha untuk meningkatkan penglibatan klinik-klinik swasta, pengamal-pengamal perubatan swasta untuk mengambil bahagian dalam pemberian vaksin ini. Jadi contohnya kita telah membuat juga pusat pemberian vaksin integrasi di mana diselaraskan oleh Protect Health dan diuruskan oleh pengamal-pengamal perubatan swasta ataupun klinik swasta ataupun organisasi daripada pengamal perubatan swasta. Dengan ini, mereka bukan saja dapat membantu Kementerian Kesihatan untuk memberi vaksin, meningkatkan pemberian vaksin. Ini juga saya boleh memfokuskan supaya anggota-anggota kesihatan daripada Kementerian Kesihatan memberi fokus kepada rawatan untuk pusat kuarantin dan rawatan dan juga rawatan-rawatan di hospital. Ini juga adalah salah satu langkah untuk kita memastikan mengurangkan kadar kematian dan memberi rawatan yang berkualiti di hospital dan pusat rawatan kuarantin, pusat kuarantin dan rawatan pesakit COVID. Doktor, dengan peningkatan kes ini, bagaimana kita memahami gerak kerja di PKRC di negeri-negeri Sabah dan juga kuarantin di rumah? Bagaimana ianya diselaraskan? Kalau di Lembah Kelang, Greater Task Force mungkin menjalankan CAC secara maya dan juga kuarantin di rumah itu boleh diakses menerusi aplikasi MySejahtera. Namun di Sabah mungkin ada keterbatasan itu. Strategi itu bagaimana kita fahami gerak kerja di lapangan, Doktor? Kerajaan Sabah dan juga Kerajaan Sabah sendiri bersama dengan Kementerian Kesihatan, kita telah pun membentangkan dalam Jemaah Menteri untuk Kerajaan Negeri Sabah dan telah dipersetujui beberapa mekanisme. Contohnya untuk bagi pesakit-pesakit yang kurang teruk,
contohnya stage 1 dan 2, kita akan membuat pemantauan mereka di rumah. Dan kita ada call center untuk memantau mereka setiap hari, bertanyakan keadaan mereka, dan kita juga memberi pengetahuan kepada mereka. Apabila berlaku, contohnya mereka susah bernafas ataupun tidak selesa, mereka akan call terus kepada 999 ataupun call ke call center yang telah disediakan. So ini adalah mencegah daripada supaya mereka, kalau mereka dalam keadaan teruk, kita tidak dapat kesan. So ini kita nak mereka sentiasa dipantau setiap hari. Manakala untuk Kerajaan Negeri Sabah dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah bersetuju dalam mesyuarat jemaah menteri yang lepas bahawa bagi kategori 3, 4 dan 5 yang teruk, kita akan masukkan ke hospital dan dipantau di hospital. So pada masa ini kapasiti untuk kapasiti hospital masih lagi terkawal, walau bagaimanapun Jabatan Kesihatan Negeri bersama agensi lain dan juga kerajaan negeri telah pun merancang untuk menubuhkan satu task force, satu task force yang kita bersiap sedia. Maksudnya sekira keadaan menjadi teruk, apakah kita langkah seterusnya. Pada masa ini kita telah pun ada plan strategik untuk menangani isu-isu ini, tetapi kita telah pun bersedia untuk ke situasi yang lebih teruk. Fungsi PKRC, Doktor, kalau kita fahami, adakah kategori 1 dan 2 masih lagi dirujuk kepada PKRC dan juga CAC tertentu, ataupun bagaimana? Cukup tak katil dan sebagainya? Pada masa ini PKRC di Sabah masih boleh menampung pesakit-pesakit untuk kategori 1 dan 2. Sebab kategori 1 dan 2 ni maksudnya kita memantau mereka di rumah. Tetapi ada syarat. Sekiranya mereka tinggal bersendirian di rumah ataupun kondisi rumah mereka tidak boleh membenarkan mereka di kuarantin di rumah. Contohnya mereka berkongsi satu rumah tu hanya ada 2 bilik dan mereka ada 10 orang di situ. Sudah pastinya situasi ini tidak sesuai untuk mereka dipantau di rumah. Oleh yang demikian, bagi pesakit-pesakit yang tidak sesuai untuk dipantau di rumah, kami akan bawa untuk dipantau di pusat kuarantin. So kita ada kriteria untuk apakah yang mereka boleh dipantau di rumah ataupun perlu dipantau di PKRC. Manakala untuk saya sebut tadi stage 3, 4 dan 5 mereka mesti dimasukkan ke hospital. Doktor ada menyebut mengenai antara usaha yang dilakukan untuk melipat gandakan vaksinasi di Sabah ialah untuk proses walk-in itu dilakukan. Dan kalau kita lihat juga tular di media sosial, baik di PPV di Keningau maupun di PPV di bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu, panjang beraturnya, Doktor. Ada yang keluar rumah seawal jam 3, 4 pagi dari kawasan-kawasan yang begitu jauh. Apabila sampai ke PPV, nombor sudah habis. Bagaimana pengurusan perkara ini? Kerana di Sabah bukan sahaja rakyat tempatan yang mengambil peluang untuk proses walk-in ini, tetapi Sabah juga ada sebilangan besar warga-warga asing yang cuba untuk mendapatkan akses kepada vaksinasi. Sejauh manakah penambahbaik sudah dilakukan pada ketika ini? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Sabah ni dia sangat unik, ya. Bukan saja untuk orang yang mendaftar tu rendah, dan kita tidak boleh menunggu mereka datang ke pusat vaksin, malah kita perlu pergi ke tempat mereka untuk memvaksinasi mereka. Dan salah satu tindakan yang kami buat adalah tindakan bersepadu di mana kita melibatkan anggota rela, ATM, Angkatan Tentera dan juga APM dan termasuk polis, PDRM, untuk memantau, mengawal crowd, mengawal kumpulan ini di luar PPV. Di dalam PPV tidak ada masalah. Di dalam pusat memang telah kita ada sediakan standard operation procedure di mana tempat duduk mereka juga adalah 1 meter di antara satu dengan lain, dan mereka telah akan diminta beratur 1 meter di antara satu dengan lain, perlu memakai facial mask, hand sanitizer disediakan sebelum mereka masuk ke PPV. Walau bagaimanapun untuk kawalan crowd, kawalan peserta di luar,
kita meminta bantuan rela, APM dan juga ATM termasuk PDRM. Jadi apa yang penting sebenarnya supaya contingency plan kami, sebab sedia maklum bahawa bekalan vaksin memang terhad bukan saja di Sabah, di Malaysia dan di seluruh negara. Banyak di negara-negara lain sebab permintaan vaksin ini sangat tinggi ya, bukan saja di Malaysia, di Thailand, di Philippines, di Indonesia. Jadi memang bekalan ni agak kita perlu menunggu kepada schedule yang dapat daripada pengeluar vaksin. Dan ini tidak terkecuali untuk negeri Sabah. Walau bagaimanapun, contohnya apabila contoh satu PPV bekalan dia hanya 1,000, apa yang penambahbaikan kami akan buat, kita akan maklumkan, kita akan sediakan contohnya 1,000 number untuk PPV itu dan kita akan beri kepada orang yang berbaris. Dan apabila setelah 1,000, kita perlu maklumkan kepada orang awam bahawa vaksin sudah tidak ada, hanya itu saja untuk hari ini dan mungkin mereka perlu datang pada hari keesokannya. Doktor, saya mencelah di sini sikit, Doktor. Dengan angka kes harian yang begitu tinggi hari ini, boleh dikatakan paling tinggi yang dicatatkan di negeri Sabah, bukankah menjadi harapan juga Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk menerima bekalan vaksin yang lebih banyak? Kita tidak perlu menunggu kes itu melonjak seperti 6,000, 7,000 seperti di Selangor, kerana di Sabah itu situasi logistiknya juga begitu mencabar sekali. Adakah itu harapan doktor supaya bekalan vaksin itu dapat ditambah dan juga vaksinasi dapat dilakukan dengan berganda-ganda lagi kerana kes juga berganda-ganda berlaku pada hari ini? Okey, Zul, you kena faham seperti yang saya maklumkan tadi. Bekalan vaksin ini adalah bergantung kepada bekalan vaksin global. Kalau negara kita boleh mengeluarkan vaksin, mungkin itu bukan menjadi masalahnya. Masalahnya sekarang kita bergantung kepada pengeluar vaksin global. Dan seperti saya maklumkan tadi, bukan saja di Sabah terlibat, di negara lain dan juga umumnya untuk Malaysia. Jadi memanglah impian kita, memang kita hendakkan vaksin kalau boleh sebanyak mungkin yang akan sampai ke Sabah. Tetapi kita juga perlu akur dengan produksi vaksin secara global. Dan ini memang saya tahu kerajaan negeri juga berusaha dan pihak yang berkenaan juga berusaha untuk mendapatkan vaksin secepat mungkin, sebanyak mungkin untuk semua negeri. Bukan saja negeri Sabah tapi negeri-negeri lain ya. Tapi kita perlu faham ini isu global. Okey. Memang impian kami tu hendak vaksin sebanyak mungkin ya setiap hari. Okay. Tetapi kita perlu melihat kepada keadaan sebenarlah yang ada dan kita perlu berusahalah sebaik mungkin ya. Okay. Dan tidak boleh berputus harapan lah. All the best untuk pasukan doktor di negeri Sabah. Tapi akhirnya sekali saya nak tanyakan kepada doktor, mungkin panik kita melihat kepada angka lebih daripada 2,400 itu. Tapi jaminan dan juga apa yang kita boleh dapatkan komitmen daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk memastikan penularan dan juga penyampaian komunikasi kepada rakyat itu dapat dilakukan dengan baik pada ketika ini. Ya, betul. Angka ni akan terus meningkat. Kami jangkakan akan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Sabah, di Malaysia dan mungkin di seluruh dunia. Seperti yang saya telah maklumkan, ini adalah jangkitan yang telah berlaku di komuniti. Tetapi apa yang penting ialah kalau kita dapat mencapai kadar vaksinasi yang bagus sehingga kita mencapai herd immunity, kita boleh melindungi orang awam. Maksudnya, kalaupun mereka mendapat jangkitan 10% daripada yang telah divaksinasi mungkin mendapat jangkitan semula, tetapi mereka tidak teruk dan terlantar di ICU. Dan juga kita dapat mengurangkan kematian akibat COVID-19. Terima kasih Dr. Rosnani atas kesudian bersama dengan kami pada petang ini memberikan respon dan juga memberikan reaksi dengan perkembangan terbaru COVID-19 khususnya di negeri Sabah.